Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi salli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama kali marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya maka dapat kita bersama-sama lagi pada kali ini untuk membicarakan tentang asas-asas Islam. Dan kita jangan lupa sentiasa bertaubat dan memperbaiki diri kita setiap masa, setiap saat, kerana kita akan kembali kepada Allah Ta'ala dengan keadaan fitrah, tidak membawa apa-apa kesalahan ataupun dosa, insyaAllah. Baik, pada video yang lalu saya telah menceritakan secara ringkas tentang apakah itu syariat, tarekat, hakikat dan makrifat. Iaitu syariat itu iaitu ilmu, tarekat itu iaitu memperjalankan ilmu, hakikat itu mendapat rahsia ilmu ataupun makam ilmu, dan keempat, setelah kita mendapat rahsia ilmu, rahsia segala-galanya melalui makam hakikat, maka jadilah kita orang yang makrifah. Baik, pada kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang apakah itu makrifat akli dan makrifat hakiki. Dalam video yang lalu, kalau siapa yang perasan ataupun teliti, apa yang nak saya sampaikan pada pagi ini telah ada pun di dalam video yang lalu, tetapi untuk menjelaskan lebih detail, maka saya akan menjelaskan dalam video inilah. Makrifat itu maksudnya mengenal, mengenal ataupun mengetahui. Itu maksud makrifat secara umum. Baik, apakah makrifat akli atau makrifat ilmi? Makrifah akli atau ilmi adalah makrifah yang kita boleh pelajari dari tok guru, yang kita boleh dapat faham melalui kitab, yang kita dapat melalui pendengaran, dan kita dapat melalui penglihatan, yang mana semua itu kita canai ataupun kita gunakan akal untuk memahaminya. Itu namanya makrifat akli ataupun ilmu. Baik, kita ambil contoh mudah. Kita belajar sifat 20. Kita mengaji dengan tok guru yang muktabar, dengan kitab muktabar, ataupun kita baca kitab dan kita mengambil faham. Itu adalah makrifat akli ataupun ilmu. Kita belajar iktikad yang benar, yang sah, berdasarkan dengan ada dalil, dengan ada burhan, iaitu tanda, dalil nakli dan dalil akli. Kemudian kita jazamkan di dalam hati, putus iktikad itu yang sebenar, maka kita mendapat namanya makrifah akli atau makrifah ilmu. Baik, apakah makrifat hakiki? Makrifat hakiki iaitu makrifah yang kita dapat tanpa melalui belajar. Ini Allah Ta'ala campakkan ke dalam hati kita satu pengetahuan yang kita tanpa kita usahakan. Allah Ta'ala campakkan rahsia-rahsia agama, rahsia-rahsia kejadian langit dan bumi tanpa kita usaha. Perkara ini sulit untuk kita perkatakan, kerana orang yang menerima makrifat hakiki ini kadang-kadang dia tak tahu dia mendapat makrifah itu. Dalam beberapa masa ataupun beberapa lama baru dia sedar, dia telah mendapat satu pengetahuan yang di luar yang di luar pemikiran.
tidak ada di dalam kitab, ya. Tetapi tidak bercanggah dengan Quran dan hadis dan kaul muktabar. Begitu. Maksudnya makrifat hakiki ini seperti contohnya iaitu kita merasakan keagungan Allah, merasakan kehebatan Allah Taala, ya. Maknanya apabila kita belajar makrifat ilmu, Allah Taala itu maha hebat, ya, maha hebat. Kemudian kita merasakan kehebatan Allah Taala itu. Itulah makrifat hakiki, ya. Maknanya makrifat daripada akal, ya, berpindah ia kepada makrifat dengan batin ataupun hati. Merasakan ia kebesaran Allah. Dari kefahaman bahawa Allah Ta'ala itu maha agung, maha besar, dia merasakan keberadaan Allah dan kebesaran Allah Ta'ala. Itu makrifat hakiki, ya. Dengan arti kata yang lain, akalnya memikir, akalnya mempercayai, hatinya mempercayai keagungan Allah itu, kehebatan Allah Ta'ala itu berdasarkan ilmu yang dipelajari, ya. Kemudian Allah Ta'ala campakkan ke dalam hatinya rasa keagungan. Itu maknanya makrifat hakiki. Baik. Bagaimana kita untuk mendapatkan bagaimana makrifat hakiki ini boleh Allah Ta'ala kurnia kepada kita, ya? Iaitu melalui limpahan ke dalam hati. Apabila hati itu menerima limpahan itu, maka menyerbu ia ke seluruh anggota, menyerbu hakikat itu ke seluruh anggota, ya. Jadilah ia orang yang makrifah, begitu, ya, makrifah yang hakiki. Ini makrifah yang terbit daripada hakikat, makam hakikat. Baik. Bagaimanakah kaedah ataupun perjalanan kita untuk mendapatkan makrifah hakiki? Iaitu hendaklah kita bersihkan hati kita dari segala nafsu amarah, ya, amarah. Artinya hati kita ini ibarat cawan, satu cawan yang kita boleh curahkan air daripada atas untuk memenuhi cawan itu, ya. Cawan ini ibarat hati kita, dan air yang di atas datang itu ibarat kurniaan hakikat ataupun kedapatan rasa zauqiyah, syuhud hakikat, ya. Maka hendaklah kita bersihkan cawan hati kita ini daripada nafsu amarah, ya. Bukan buang ilmu, bukan kita buang ilmu yang makrifah ilmu yang kita pelajar itu kita buang, tidak. Kerana ada yang mengatakan kena buang ilmu, kena kosong baru petunjuk, baru makrifah hakiki itu datang. Tidak. Kerana makrifah hakiki itu asalnya adalah makrifah ilmi. Kemudian diperkembangkan, diperdalamkan dengan taufik hidayah, dengan petunjuk Allah Ta'ala. Maka kita mengetahui rahsia di sebalik makrifah ilmi, ya. Jadi maknanya yang menghalang kita daripada mendapat makrifah hakiki, yang mendapat curahan petunjuk makrifah hakiki adalah nafsu amarah, ya. Ya, seperti cinta dunia, ya, cinta dunia dan sifat kejahatan, ya. Sifat inilah yang menjadi sampah di dalam cawan hati kita, ya, sampah. Kerana hati kita ini cenderung hanya kepada dua, kepada Allah atau kepada dunia. Jika cenderung kepada Allah, Allah lah yang akan mengisikan cawan hati kita ini dengan makrifah, dengan petunjuk, dengan zauq makrifah hakiki, ya, dengan syuhud. Jika cenderung kepada dunia, hati kita akan pergi dunia. Dunia lah akan mengisikan di dalam cawan hati ini, ya. Cinta dunia, cinta harta, ya, kikir, kedekut, syirik, semuanya. Jadi hendaklah kita sucikan dengan banyak berzikir, dengan banyak melakukan ibadah, ya. Ini kita melakukan tarekat, ya. Kita mengambil tarekat daripada mursyid, kita amalkan zikir. Kerana zikir itu ibarat pencuci, ya, pencuci yang bersihkan hati kita. Zikir itu ibarat satu alat kita mencongkil buang
sampah amarah daripada hati kita itu, buang. Zikir itu ibarat alat tersebut, cingkil buang. Maka itulah sebab tarekat sufi mengajarkan supaya berzikir bersungguh-sungguh, melakukan muraqabah, iaitu ini mengekalkan di dalam hati bahawa Allah Ta'ala melihat kita. Jadi dengan bersihnya cawan hati ini daripada nafsu amarah, maka ilmu, makrifah ilmi yang sedia ada di dalamnya, dia akan diperkembangkan. Allah Ta'ala akan kembangkan makrifah ilmi itu menjadi makrifah hakiki. Mana Allah Ta'ala turunkan petunjuk ke dalam cawan hati itu, supaya ilmu yang ada di dalam cawan hati itu, iaitu makrifat akli tadi yang kita jalamkan di dalam hati, supaya ia berkembang. Rahsianya terbongkar. Itu maksudnya cawan hati. Bukan kita membuang ilmu. Membuang ilmu itu kita akan jadi jahil. Tidak. Allah Ta'ala dah kata, kalau tak silap saya Nabi ke Allah Ta'ala kata, Nabi ke saya tak ingat tak ingat. Kata Allah Ta'ala mengangkat darjat orang yang berilmu itu dengan beberapa darjat yang tinggi. Jadi hendaklah kita faham perbezaan antara makrifat akli dengan makrifat hakiki. Ini makrifat akli, kita belajar ilmu yang benar, kita melihat alam sekeliling dengan benar, dan kita memikir dengan benar, kita mendengar perkataan orang yang benar. Jadi itulah makrifat akli yang sebenar, yang berubah menjadi makrifat hakiki. Makrifat hakiki. Maka sesiapa yang tidak ada jalan kerohanian, hanya mendengar perkataan orang, melihat dengan mata, kemudian difikir-fikir, maka itu hanyalah martabat makrifat akli atau ilmu. Ilmu. Walaupun dia mengaku inilah ilmu makrifat, ilmu makrifat, tidak. Itu bukan makrifat hakiki, itu hanya ilmu. Apatah lagi jika ilmu yang dia belajar itu bercanggah dengan Quran dan hadis. Jadilah ia kaum zindik. Ini penyeleweng agama. Baik. Apakah perbezaan ilmu tersurat dan ilmu tersirat? Ilmu tersirat iaitu makam-makam ilmu, makam-makam tauhid yang diperolehi oleh orang-orang yang menjalani jalan kerohanian. Iaitu iaitu makam hakikat yang kita cerita tadi, yang kita bicarakan tadi. Maka ilmu makam hakikat yang diperolehi itu disuratkan ataupun dinakalkan ke dalam kitab atau kertas. Jadilah ini ilmu hakikat. Ilmu hakikat. Yang di dalam dada itu makam hakikat, disuratkan dalam kertas secara kias ataupun secara apa sekalipun, jadilah dia ilmu hakikat. Jadi kita nak mendapatkan ilmu hakikat ini, maka mendapatkan yang tersurat daripada yang tersirat ini ilmu hakikat ini, hendaklah kita menjalani jalan kerohanian supaya bersih hati kita, supaya Allah Ta'ala curahkan makam hakikat sama dengan Tuhan punya kitab yang menulis tersebut. Ini kita faham baik-baik. Artinya, contohnya saya mendapat makam hakikat, saya suratkan di dalam kertas, orang lain yang membaca apa yang saya tulis, yang saya suratkan itu, hendaklah menjalani makam kerohanian supaya apa yang saya tulis itu mereka dapat dengan sebenarnya, seperti yang saya dapat. Contoh itu. Jikalau mereka tidak dapat, mereka hanya membaca, kemudian mereka fikir-fikirkan, jadilah dia ilmu ini ilmu akli. Dan kebarangkalian salah adalah besar. Salah seperti mana maksud sebenar apa yang disuratkan, yang terbit daripada dalam hati, daripada makam hakikat.
Ya, inilah yang banyak terjadi. Mereka membaca kitab-kitab penyuratan makam hakikat, kemudian difikir-fikir dengan akal. Ya, sedangkan yang tersurat itu hanya boleh difaham dengan makam yang sama. Ya, ini banyak yang menyeleweng dan menjadi zindik. Ya, salah tafsir penyuratan makam hakikat ataupun makrifat hakiki di dalam kitab, di dalam kertas. Jadi mereka terseleweng daripada apa yang sebenar yang dimaksudkan. Jadi mereka zindik atau batiniyah atau penyeleweng agama. Semua yang saya sebutkan ini banyak berlaku dan hendaklah difahamkan baik-baik supaya kita tidak tercebur di dalam salah meletakkan istilah, salah meletakkan ilmu. Ya, ilmu, makrifah ilmu, kita kata, kita sangka makrifat hakiki. Sedangkan kita tidak menjalani pun jalan kerohanian untuk mencapai maqam makrifat hakiki. Ya. Semoga dengan pencerahan ini boleh mengelakkan kita daripada jatuh ke jurang salah faham. Sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.